Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita masuk di dalam doa. 亲爱的弟兄姐妹，我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur sekali lagi boleh datang ke hadapan-Mu. 主啊，我们在你面前非常的感谢， Bersyukur bisa beribadah lagi di hadapan-Mu. 非常的感恩可以来到你面前， Karena itu kami mau mendiamkan diri kami, Tuhan. 所以我们要敬先， Mau menuduhkan hati kami, Tuhan. 我们要敬先我们， Agar sekali lagi seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya kami bisa melihat kebaikan Tuhan. 使我们的眼睛可以看到你的光， Dan kami boleh semakin mengenal Tuhan. 跟我们更认识你主， Berkati kami Bapa 祝福我们， yang lemah dan terbatas ini. 我们的软弱， Datang dengan bahasa yang sederhana. 我们是很简单的仆人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 奉主耶稣的名，我们祷告，阿门。 Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. 主内平安。 Bersyukur sekali lagi kita bisa beribadah sekalipun masih online seperti ini. 虽然我们在线的崇拜，但是我们非常的感谢神。 Tapi kita percaya bahwa kita tetap akan mendapatkan berkat melalui ibadah kita. 但是我相信是可以通过这些事情是可以非常的感恩。 Amin. Amen。 Oke, hari ini ada satu tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu menguasai diri dalam segala hal. 今天的主题就是主事节制。 Dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 menjadi landasan firman Tuhan-nya. 我们是从哥林多前书9章24到27节。 Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bisa ditolong, sorry. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 24节，岂不知在场上赛跑的都跑，单得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得此奖赏。 Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 反教理争胜的主事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。 Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 所以我奔跑不像无地向的，我斗拳不像打空气的。 Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 我是攻克己身，骄身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。 Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita mau bicara tentang menguasai diri. 亲爱的弟兄姐妹，我们的主题是主事的有节制， Tepatnya menguasai diri di dalam segala hal. 就是我们节制是在我们的全身。 Nah, pertanyaannya apa sih menguasai diri dalam segala hal itu? 那处事节制是什么意思呢？ Nah, menguasai diri dalam segala hal sama artinya dengan memiliki pengendalian diri yang tinggi, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menggoda hati, menggoda pikiran, menggoda jiwa, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan nafsu badani, hasrat duniawi, keinginan daging untuk kepuasan atau pemuasan diri sendiri. 处事节制就是心理、思想和心理不容易被世俗和肉体的情绪所拥有的，而也不是追求自己的满足。 Nah, penguasaan diri ini merupakan karakter yang sangat diperlukan oleh setiap kita. 这个我们节制的心是非常的需要， Karena di dalam penguasaan diri kita dimampukan berpikir lebih matang. 因为我们的思想更清楚的， Kita dimampukan bersikap lebih tenang. 我们的态度比较和平的， Dan kita bisa bersikap lebih hati-hati. 我们的
动作的行为也是很小心。 Sebaliknya tanpa penguasaan diri Bapak Ibu sekalian. 反而如果我们不能控制好自 Itu 己， banyak sikap kita menjadi tidak terkontrol. 有许多是我们的行为是控制不了的， Sehingga membuat kerugian, bahkan bisa membuat kegagalan, bahkan lagi bisa berakibat fatal bagi 我 kita. 们是有大大的亏损在我们的生活中。 Seperti mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar berita ini bulan lalu ya. 是在上个月有一个报道， Ini kejadiannya di Tangerang Bapak Ibu sekalian. 是在当峦所发生的， Bulan Agustus kemarin. 它在8月的时候发生的， Karena hanya ingin terkenal. 是因为为了有名， Karena hanya ingin viral. 是因为要自己有红的。 Ada anak begitu nekat biar di videoin itu menahan truk yang sedang jalan. 有一个孩子是他挡住有一个大车， Akibatnya kita tahu terlindas oleh truk itu. 我们就知道他后果也是撞死的， Tanpa pengendalian diri, 但是没有控制自己 kita 的。 akan kehilangan pertimbangan dari akal sehat kita. 我们的考虑是不好的， Kita akan terjebak, lalu kita akan didorong oleh naluri yang begitu kasar. 我们到陷阱，而我们的野心也会出来的， Oleh emosi yang begitu menggebu-gebu. 我们的情绪是控制不了 Oleh 的， nafsu yang tidak tertahan. 我们的肉体的思 Dan 想。 kalau itu tidak bisa dikendalikan, 那如果我们不能控制好， maka itu akan membawa kerugian, bahkan sekali lagi kehancuran seperti di kisah yang terjadi di Tangerang ini. 所以我们有大大的亏损在我们生命中。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, menguasai diri merupakan hal yang penting. 所以我们有节制是非常重要的， Khususnya di dalam waktu kita mengikuti Tuhan. 尤其是我们跟随耶稣的时候， Waktu kita melayani, waktu kita mengabarkan Injil, waktu apapun itu di dalam ketika kita mengikuti Tuhan, menguasai diri menjadi sesuatu yang penting. 当我们俯视跟随耶稣，我们是非常的重要，这个有节制的心。 Karena ketika kita menguasai diri Bapak Ibu sekalian, 当我们可以节制我们自己的， maka kita sedang belajar terus ada di tracknya Tuhan, di jalurnya Tuhan. 我们是行在主的道。 Maka tanpa menguasai diri, maka kita akan lebih terdorong melakukan apa yang jadi keinginan kita. 如果我们没有节制，我们会歪的，而我们是所做的自己想做的， Ujungnya akan blunder dan diskualifikasi. 所以我们的目标会很模糊的。 Seperti dikatakan Paulus di ayat 27 ini. 就说在27节，保罗说， Tanpa penguasaan diri, maka kita akan mengalami seperti yang dikatakan ayat 27 ini. 我们如果没有节制，就像这个27节所发生的， Jangan sampai setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan kita sendiri ditolak. 恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。 Karena ketika kita melakukannya, kita tidak ada di jalurnya Tuhan, kita tidak ada di tracknya Tuhan. 当我们做服事的时候，但是我们不在上帝的道， Karena itu penting sekali Bapak Ibu sekalian memahami, menguasai diri ini. 所以我们有节制是非常的重要。 Nah, menjelaskan bagaimana kita harus menguasai diri, 那我们节制是怎么解释呢？ maka Paulus memakai gambaran yang sangat dikenal oleh masyarakat pada waktu itu di Korintus. 保罗是有描述出来，那时候在哥林多的会友是非常熟悉的， Yaitu dunia olahraga Bapak Ibu sekalian. 就是奥运会。 Paulus mengajak jemaat di Korintus membayangkan satu olahraga yang sangat terkenal waktu itu. 在哥林时的会友，他是一起来描述一下这个奥运会。 Jadi orang senang olahraga itu bukan sekarang aja Bapak Ibu sekalian. Sudah dari dulunya orang tuh senang olahraga. 以前的人也很喜欢体育， Bahkan kalau kita mau lihat sejarah orang Yunani itu, kotanya selalu ada tandanya. 只是我们是以前的尤纳尼也是非常喜欢的体育，它有一个标志。 Yang pertama pasti ada teater. 第一个是它有这个影院， Yang kedua ada gelanggang. 第二个是有奥运会的地方， Ada tempat olahraga. 可以是做运动的。 Karena itu ketika Paulus membicarakan mengenai menguasai diri, dia memakai gambaran tentang sesuatu yang dikenal oleh masyarakat. 所以保罗当描述的时候，他是要让这个哥林多的会友是想象出来的， Yaitu dunia olahraga. 也就是体育的世 Dan 界。 kebetulan di kota Korintus ada satu pergelaran olahraga yang sangat terkenal waktu itu. 也是有一个是体育，是有一个是游戏是非常好的，非常。
Nama olahraganya itu disebut Isthmian Games. 这个是地峡奥运会， Ini sebuah pesta olahraga atletik seperti Olimpiade yang kemarin di Jepang. 这个是也一样，像这个日本的奥运会。 Nah, ini diadakan 2 tahun sekali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di kota Korintus. 这个是在高林多的城市，是每2年都举行。 Jadi ketika Paulus membicarakan tentang hal ini, orang-orang pasti tahu, pasti ngeh dengan apa yang dikatakan Paulus. 所以当保罗讲这个奥运会，格林多的会友肯定是很明白。 Nah, melalui ilustrasi dari dunia olahraga ini, Paulus ingin mengajarkan sesuatu kepada jemaat di kota Korintus. 通过这个比喻，他会教导他们的会友。 Dia ingin mengajarkan bahwa kehidupan rohani dan pelayanan kita itu dapat diibaratkan seperti kehidupan seorang atlet. 属灵的生命和我们的服侍的生命，就好像一个运动员。 Jadi kehidupan kita di dalam Tuhan itu diibaratkan seperti atlet yang harus menguasai dirinya ketika harus menghadapi pertandingan. 所以我们的信主的生命中，就好像一个运动员做在这个比赛。 Maka kata Paulus, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka menguasai dirilah seperti atlet yang akan siap menghadapi pertandingan. 当我们是一个主的儿女，我们是要有节制，是好像在运动员做比赛的时候。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat atlet-atlet yang sungguh-sungguh bertanding di pertandingan yang sungguh-sungguh, 我们可以看到，在这个运动员在真正的参加这个比赛， misalkan atlet renang, 比如说这个游泳员， saya yakin sekali waktu bertanding itu tidak akan bergurau mereka. 我很相信他们不会是嘻嘻哈哈的。 Misalkan ada orang yang sedang bertanding sepak bola, 比如是足球的比赛， saya yakin main sepak bola tidak sambil pakai Walkman atau pakai radio. 我也相信他们不会戴耳机是听歌。 Kalau misalkan ada orang yang main basket, itu saya yakin sekali kalau pertandingan itu atlet yang benar-benar atlet, pertandingan yang benar-benar itu tidak akan sambil makan-makan. 如果我们有参加打篮球的比赛，不可能我们是一边吃一边打。 Atlet ketika bertanding menghadapi pertandingan, dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya. 这个运动员会真正的做预备的， Dia tidak akan lakukan dengan setengah hati, dia akan lakukan sepenuh hati. 他不会半心的做事，但是他会全心的， Tidak sambil ini, tidak sambil itu. 没有一边做什么一边做什 Mereka 么。 akan melakukannya dengan sekuat tenaga, sebaik mungkin, agar sekali lagi mereka boleh tampil menjadi pemenang. 他们会全心全意做参加这个运动的比赛。 Dan agar mereka jadi pemenang, maka mereka akan berusaha sedemikian rupa menguasai diri mereka. 是他们是得冠军，他们会节制他们自己的， Untuk mencapai hasil yang terbaik itu. 是有好的一个成绩。 Nah, di dalam gambaran olahraga seperti ini, 在这个比喻当中， Paulus ingin mengajarkan kepada kita beberapa hal yang sepertinya, yang seharusnya ada dimiliki oleh anak-anak Tuhan. 保罗也是想教导我们在这个信徒的方面， Karena kita diibaratkan atlet-atlet yang akan siap bertanding. 因为我们的这位信主的人就是好像一个运动员。 Karena itu maka menguasai diri ketika kita mengikuti Tuhan, kata Paulus, kita akan belajar beberapa hal. 所以我们当有节制的运动员，我们会教这些。 Yang pertama, 第一个， dalam menguasai diri kita, maka kita harus mempunyai ini, kata Paulus, kedisiplinan diri. 第一个是自我节制。 Menjadi atlet seperti tadi dibilang, itu nggak boleh sembarangan. 我们是当运动员，是不能自由自在的。 Bukan saja di arena pertandingan, bahkan pada waktu mempersiapkannya, mereka harus benar-benar menguasai diri mereka. 不单单在现场的比赛，但是我们之前也要做好准备。 Mereka nggak boleh asal-asalan semau diri mereka sendiri. 他们不能自由自在，他们想做什么。 Nah, untuk bisa ikut lomba Isthmian Games yang tadi, Bapak Ibu sekalian, 如果要参加这个的比赛， itu menurut sejarah dikatakan bahwa mereka itu atlet-atlet itu dikarantina selama 10 bulan. 这个地下比赛他们是要被关注在10个月， Mereka akan diawasi oleh juri-juri pengawas. 他们会有监督台， Dia harus menjaga makanannya, 他们会控制他们的饮食， tidurnya harus cukup, 睡得好， latihan setiap hari, 每天都有锻炼， nggak boleh minum anggur, 不能喝酒的， dan tidak boleh melakukan percabulan. 又不能做这个 Sehingga mereka
benar-benar dipersiapkan baik fisiknya, mentalnya untuk menghadapi pertandingan itu. 所以无论他们的身体、他们的思想都有做好准备。 Karena itu ayat 25 dikatakan begini. 所以在25节这样讲， Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. 反教理正胜的主事都有节制。 Nah, di dalam terjemahan NIV itu kata menguasai dirinya dalam segala hal itu melakukan pelatihan yang ketat. 这个在 NIV 严谨是说是严谨的操练。 Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan orang-orang yang akan ikut games pada waktu itu, Ismian Game itu bagaimana mereka berlatih dengan ketat. 所以我们会发现，我们会知道那时候会参加这个奥运会会非常的严格。 Menguasai diri artinya mereka berlatih dengan begitu ketat. 他们是自由节制，是非常的严格。 Nah, selain harus mengikuti pelatihan yang ketat, seorang atlet juga harus menjaga pola makannya. 那时候他们的饮食也要有限制的。 Karena sia-sia kalau latihan bagus tapi makannya nggak bagus juga nggak bagus. 如果他们锻炼得好，但是饮食没有控制好，也是不可能的。 Karena itu di dalam bahasa aslinya menguasai dirinya dalam segala hal juga mengandung pengertian diet yang ketat. 也就是处事节制，也是饮食也是有节制。 Jadi bukan penguasaan dalam melatih diri saja, tapi penguasaan diri untuk soal makanan juga. 不单单我们的锻炼身体，但是我们的饮食也有控制好。 Asupan makanannya diukur sedemikian rupa. 这个饮食也是有量的。 Nah, ada seorang penulis zaman dulu namanya Epictetus pernah berkata demikian. 有一个作者是 Epictetus 可以这样讲， Dia menggambarkan betapa latihan keras yang dijalani atlet pada waktu itu. 他这非常严谨的操练。 Dia mengatakan demikian, kalian harus tunduk pada disiplin. 你们要很有节制的， Mengikuti diet yang ketat. 非常的严谨的操练而饮食。 Kalian harus mengabaikan kue-kue yang manis. 他们不能吃很甜的饼干。 Latihan di bawah tekanan pada jam tertentu. 那时候是非常的时间也是非常有限， Baik di cuaca yang panas maupun cuaca yang dingin. 无论是在热或者是冷， Engkau tidak boleh minum sesuai keinginanmu sendiri. 你们不能是随便饮料， Maksudnya minum anggur. Itu tidak boleh sesuai keinginanmu sendiri. 也就是喝酒的， Semuanya harus diatur. 所有都要控制好。 Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana atlet-atlet itu menguasai diri dalam segala hal itu begitu ketat sekali. 所以他们的节制是非常的严格，非常的严谨。 Orang-orang biasa Bapak Ibu sekalian, 是普通的人， itu orang kebanyakan itu mengikuti keinginan hatinya saja. Kalau dia pengen makan itu ya tinggal makan. Dia pengen minum itu ya tinggal minum. 我们是普通的人，是跟随我们的心，我们想吃什么，想饮食什么，我们都是可以吃的。 Dia pengen tidur ya dia tinggal tidur. Dia pengen malas-malasan tinggal malas-malasan. 我们想睡的，我们想懒惰，我们都可以做的。 Tapi atlet nggak bisa Bapak Ibu sekalian. 但是作为一个运动员，我们不能这 Semuanya 样做， ada aturannya. 是有规律的，有纪 Ada 律， pelatihan yang ketat. 有一个锻炼，有一个训练， Ada pola makan yang dijaga. 有一个有规则的 Ada 饮 jam 食， tidur yang diatur. 有一个好的睡觉时间。 Nggak bisa seenaknya pengen makan pizza, pengen minum soda, itu tidak bisa. 我们是不能随便是喝汽水和披萨。 Saya jadi teringat satu tokoh-tokoh olahraga yang terkenal ini Bapak Ibu sekalian. 也是有很有名的运动员。 Kita tahu semua Cristiano Ronaldo itu jago sekali main bola. 我们知道 Cristiano Ronaldo 非常有名的， Tapi dia nggak semata-mata jago aja, tapi karena dia sekali lagi seperti firman Tuhan katakan, dia menguasai diri dengan latihan yang begitu ketat. 这个罗纳多也是非常的严格的操练。 Dikatakan banyak orang bahwa sejam sebelum orang-orang pada datang, dia sudah datang duluan berlatih sepak bola sendirian. 他是有一个小时之前他已经来了。 Ketika jam latihan selesai, mereka teman-temannya pada pulang, dia sejam lagi ke depan latihan sendiri. 但这个锻炼时间，他也是超过别人，是要过1个小时。 Dan itu dilakukan setiap hari demi setiap hari. 他每天这样做的， Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, 所以我们可以想象出 dia 来， bagus ya karena latihannya ketat.
他是很好，因为他的锻炼也非常好。 Atau Kobe Bryant yang terkenal sekali jago main basket. 或者是布莱恩，他也是这个打篮球非常有名 Dia 的。 terkenal setiap jam 5 pagi Bapak Ibu sekalian. Dia melakukan shooting bola itu latihan itu 750 kali tembakan. 他是每天早上有740多次是打这个篮球， Orang lagi enak-enak tidur, dia 750 kali Bapak Ibu sekalian. 他是有750次每天都是打的。 Dia akan berhenti kalau sudah masuk 400 sampai 500 bola ke dalam keranjang. 他是要打到这个400到500的次可以参加， Itulah gambaran atlet yang menguasai diri. 也就是可以有控制的一个运动员。 Latihan yang ketat, diet yang ketat, mengikuti aturan pelatih dan aturan perlombaan. 有规律的一个锻炼，还有一个饮食， Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang disiplin. 这就是可以有节制的人才可以做得到。 Tanpa disiplin diri, hal-hal yang tadi disebutkan pasti akan gagal dilakukan. 没有节制是肯定不可能发生的。 Kedisiplinan diri adalah kemampuan yang ada pada diri kita, Bapak Ibu sekalian. 我们的节制是我们自己做的， Untuk setia, untuk patuh melakukan apa yang harus dilakukan sekalipun kita suka ataupun tidak suka. 我们是要按照这个规律和纪律，无论是我们喜欢还是不喜欢。 Dengan disiplin diri, kita mengekang diri. 我们是操练自己，对自己有严格的。 Melakukan apa yang tidak harus dan tidak boleh dilakukan. Memasuk. Sekalipun kita mau, tapi karena tidak boleh dan tidak harus dilakukan, maka kita mengekang diri. 我们所做的事也必须要做的，不是无论是我们是不想做的，但是我们也要 Tapi 做。 bukan itu saja Bapak Ibu sekalian. 但是不单单这些， Orang yang mendisiplin diri pun orang yang memusatkan dirinya. 这个节制也是有灌注的， Memusatkan diri pada apa-apa yang harus dilakukannya. 灌注是必须做得到的事。 Jadi dia mengekang diri untuk hal-hal yang tidak boleh, tapi dia memusatkan diri untuk hal-hal yang harus dilakukan. 但是他是对不能做的有节制，但是必须做的，他也要专注他 Nah 这些。 Bapak Ibu sekalian, demikianlah Paulus sedang menggambarkan kepada kita. 也就是说，保罗这样讲的： Di dalam perlombaan iman kita, di dalam ketika kita mengikuti Tuhan, 当我们信心的比赛也是如此， maka kita harus menempatkan diri kita seperti atlet-atlet yang tadi. 所以我们对一个信徒徒，我们也是这样的，作为运动员， Kita tidak bisa asal-asalan. 我们是不能是自由 Kita 自 tidak 在， bisa mengikuti Tuhan seenak-enaknya diri kita. 我们好像跟随耶稣是自由自在的， Tapi kita harus mengikuti aturan-aturan dan standarnya Tuhan. 但是我们要按照上帝的旨意。 Karena itulah maka kita seperti atlet-atlet yang tadi harus ada yang dilatih di dalam diri kita. 所以我们要不断的自己操练自己的， Apanya yang harus dilatih? 是什么是要操 Tentu 练的？ saja kerohanian kita. 肯定是我们的属灵上的， Disiplin berdoa kita, 我们要祷告， disiplin melayani kita, 操练我们的服侍， disiplin bersekutu dengan kita. 操练我们是跟神 Disiplin 的 saat 同在，还有是我们的默祷。 Secara pribadi saya sangat terharu, 我是非常的感动， khususnya kepada Bapak Ibu sekalian di gereja kita, khususnya di Kebaktian Mandarin ini. 尤其是我们教会的这个汉语崇拜， Ada banyak orang yang usianya sudah lanjut, 有许多人是非常的明显， tapi tetap mempunyai semangat yang tinggi untuk melayani Tuhan. 但是他们的精神是非常的好， Bahkan ada yang dengan keterbatasan karena sakit, karena ini, karena itu, tapi menunjukkan betapa ingin dan rindunya melayani Tuhan. 他们的身体是非常的软弱，但是他们来到我们这里是想服侍， Sesuatu yang menjadi teladan yang besar bagi gereja kita. 这件事非常的变成好榜样。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 弟兄姊妹们， bukan hanya sekedar latihan, 不单单我 latihan 们的 rohani. 操练，属灵上的操练， Kita juga harus belajar diet terhadap hal-hal yang bisa merusak hidup kita. 但是我们也是在生命中要有节制， Entah itu tontonan yang tidak baik, 无论是不好的电影， entah itu gosip-gosip yang membuat hati kita menjadi tidak enak, 无论是坏话的， kegiatan-kegiatan yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. 是远离上帝的活动， Kita harus belajar seperti atlet-atlet itu, menahan,
mengurangi, bahkan tidak melakukan. 我们要学像这个运动员有节制、有控制的。 Dan kita pun juga harus belajar mengikuti aturan-aturan seperti atlet mengikuti aturan-aturan permainan. Kita pun harus mengikuti aturan-aturan Tuhan. 我们是要有节制，是我们要跟着我们的上帝的道是有节制。 Di mana kita bisa tahu aturan-aturan Tuhan, Bapak Ibu sekalian? 那我们怎么知道上帝的规律呢？ Di mana kita bisa tahu isi hati dan rencana Tuhan? 我们怎么知道上帝的旨意呢？ Tentu saja di Alkitab. 肯定是在圣经里面。 Karena itulah Alkitab menjadi satu latihan bagi kita untuk terus belajar membaca, terus membaca dan membaca. 所以我们的圣经不断的操练我们自己的属灵的生命。 Sama seperti olahragawan yang terus latihan beban, lari sana, lari sini. Kita pun di dalam proses rohani kita belajar Alkitab, membaca Alkitab. 也是一样，是跟这个运动员不断的操练，像我们在圣经里面也是不断的操练。 Jadi yang pertama kata Paulus, 所以第一个保罗说的， sama seperti atlet yang mempersiapkan dirinya, menguasai dirinya menghadapi pertandingan. 好像是这个保罗也是像运动员预备他们的比赛。 Maka sama seperti kita anak-anak Tuhan menghadapi pertandingan iman kita, maka kita pun harus menguasai diri dengan melatih diri kita. 也是如同我们参加上帝的属灵的比赛，也是这样的一个精神。 Mengekang sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tapi kita ingin, kita kekang. 我们是有节制，是禁止的事，但 Karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 因为是没有合格。 Tapi kita pun memusatkan pada sesuatu yang memang Tuhan harus lakukan oleh Tuhan kepada kita. 所以我们要关注我们上帝想要的事， Itu yang pertama. 这就是第一个。 Nah, yang kedua di dalam menguasai diri kita bukan hanya mendisiplinkan diri, tapi kita juga perlu tujuan yang mulia. 不单单我们是有节制，但是第二个是要荣耀的目的。 Nah, apa sih maksudnya tujuan yang mulia ini? 这个荣耀的目的是什么意思呢？ Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu setiap atlet mendisiplinkan diri, berusaha sedemikian rupa, 当每个运动员有节制的时候， berlatih dengan keras, 不断的锻炼， maka apa sih motivasinya? Apa tujuannya mereka melakukan itu? 那他们的目的是指什么呢？ Tentu saja agar si atlet itu boleh tampil menjadi pemenang, boleh tampil menjadi juara. 肯定是他们要得这个冠冕。 Karena ketika mereka menang, ketika mereka menjadi juara, 当他们是有这个可以得奖赏的， maka di zaman itu mereka akan diberikan sebuah mahkota yang terbuat dari daun. 那他们那时候的奖励就是好像一个叶子的，从叶子的一个冠冕。 Tapi pertanyaannya, apakah mereka udah latihan sedemikian keras biar dapat daun? 但是问题是因为为了他们拿到这个叶子吗？ Tentu saja itu hanya sebuah simbol saja. 肯定不是，这是一个标志而已。 Tujuan para atlet ini bukan hanya sekedar dapat mahkota daun, tapi di balik itu semua 但是他们的目的不单单这个叶子，但是在背后 ada posisi, ada kedudukan, ada ketenaran, dan ujung-ujungnya uang. 有一个地位，一个名气，后面就是钱。 Karena seperti diceritakan di dalam sejarah, jadi pada waktu itu tuh kalau ada atlet pemenang, 在历史当中是所记载的，就好像他有一个得冠冕的， maka trompet ditiup. 所以他是有一个很响 Semua 响的声音。 penonton yang tadinya ribut disuruh diam. 他们的这个观众要安静下来， Dan semua penonton disuruh melihat kepada si pemenang. 让他们专注这个得冠军的。 Lalu si pemenang datang menghadap rajanya, lalu diberikanlah mahkota daun itu. 然后得冠军的人是要起来，然后拿到的这个冠冕。 Maka tepuk tangan gemuruh sambil menyebut nama orang itu. Wah, luar biasa. 所以他们的全在那边的人都是众人有鼓掌的， Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kebanggaan dari si pemenang itu. 所以他的名气是非常响。 Namun demikian Bapak Ibu sekalian, 但是呢， apapun bentuk penghargaannya, 是无论有什么 bukan 冠冕的， bukankah tidak akan selamanya? 是否是不能永恒的吗？ Mahkota daun akan layu. 这个叶子也是会消失的。 Penonton juga tidak akan terus-terusan memberi tepuk tangan dan sorak-sorai menyebut namanya. 这个观众也会这个鼓掌也会停下来的， Bahkan dalam beberapa waktu, namanya pun bisa dilupakan. 甚至他的名气以后也是被人忘记的。 Kenapa? Karena tergantikan oleh juara yang baru lagi. 为什么呢？是因为有其他的得奖的人， Tidak ada nilai permanen, tidak ada nilai yang tetap dari mahkota yang diberikan dunia itu. 没有永恒的价值。
Ambil contoh Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada begitu banyak cerita-cerita yang menyedihkan. 比如说有一个很痛苦的事情， Dulunya dia seorang atlet yang berjasa bagi bangsa. 那时候他是有一个有名气的一个运动员， Tapi sekarang kehidupannya sangat menyedihkan, bahkan ada yang bekerja di tempat-tempat yang kurang layak. 但是他现在的生活是非常的残忍。 Dulu disebut-sebut, dulu diagung-agungkan, sekarang sudah tidak dikenal lagi. 他以前的名气是非常有名，但是现在呢，名也是人 Bahkan 不知 hidup 道， mengalami kesulitan. 甚至他的生活也是非常的痛苦。 Nah, berbeda dengan perlombaan seperti itu, kata Paulus. 反而我们的比赛不是这样的比赛， Yang hadiahnya usang, yang bisa rusak. 这个奖励是可以坏的。 Di dalam pertandingan iman, Paulus katakan di ayat 25 demikian. 但是我们属灵的比赛就是这样讲， Paulus mengatakan bahwa motivasi dan tujuan kita melakukan ini semua itu Wow. karena kita mengejar mahkota yang tidak bisa layu. 我们的目的是因为我们是要得不能坏的冠冕， Kita mengejar mahkota yang abadi, 我们要得不能坏的 yang bisa bertahan selama-lamanya. 是永恒的冠冕。 Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau atlet saja pada waktu itu bisa sedemikian rupa menguasai diri untuk mahkota yang bisa layu, yang akan usang. 我们是知道，如果这个运动员不断的操练自己，是为了这个叶子可以消逝的。 Bukankah seharusnya kita harus lebih giat lagi karena kita tahu ada mahkota yang abadi di sana. 更何况是我们作为一个基督徒是不能坏的冠冕呢？ Karena itulah di sini Paulus mengajak kita, ayo arahkan segala fokus pandangan pada mahkota yang abadi itu. 所以我们要灌注不能坏的冠冕。 Kalau atlet-atlet itu saja bisa melakukan sedemikian rupa, masakan kita yang mendapatkan mahkota yang lebih dari itu tidak bisa melakukan lebih dari itu. 如果一个运动员是要得能坏的冠冕是这样的尽力，但是我们是作为一个基督徒，要是不能坏的冠冕也是这样吗？ Dan ini ditunjukkan oleh Paulus sendiri, Bapak Ibu sekalian. 也就是说，保罗显明出来， Di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah apa? Panggilan sorgawi yang tidak usang itu, yang tidak bisa rusak itu dari Allah dalam Yesus Kristus. 也是在这个腓立比3章13到14节，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神的在基督里从上面照我来的奖赏。 Nah, melalui ayat ini Bapak Ibu sekalian, jelas sekali Paulus memberi teladan kepada kita. 通过这个经文的， Dia bukan hanya mengajar kepada kita, tapi dia menunjukkan bahwa dia telah melakukannya. 这个保罗是作为我们的榜样， Dia arahkan mata hatinya pada mahkota yang abadi itu. 他的心是在看永恒的冠冕， Sehingga dengan demikian di dalam hidupnya ia tidak mencari hal-hal di luar itu. 所以他在这个生命中，他没有着急他的。 Ketika dia melakukannya, dia tidak mencari pujian. 当他做的时候，他没有是被让别人赞成的， Dia tidak mencari kedudukan, ketenaran, apalagi kekayaan. 他的地位，更何况是他的这个钱。 Paulus tahu benar apa yang ia kejar. 保罗知道他做的事， Sekalipun mungkin tidak ada terompet ditiup untuk dia. 虽然没有是别人鼓掌的， Tidak ada tepuk tangan menyebut namanya bagi dia. 也没有别人的拿到赞美的， Tapi mahkota yang diberikan Tuhan kepada Paulus itu abadi. 但是这个冠冕是永恒的， Dan itu yang menjadi alasan dasar kenapa dia menguasai dirinya, berlatih sedemikian rupa. 所以这个理由是他为什么要这么锻炼自己的。 Ada mahkota abadi yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan melakukan sebaik-baiknya. 因为有不能坏的冠冕是给他们的奖赏。 Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, 第三个呢， di dalam menguasai diri maka kita juga harus ada pengorbanan. 第三个是无论是我们这样之前，但是有牺牲。 Sebagai seorang manusia, maka atlet pun juga pasti memiliki keinginan-keinginan, kebebasan-kebebasan untuk makan ini, minum itu.
作为一个我们的人，我们是想吃很多东西的。 Dia juga sama seperti kita, dia juga pengen selonjoran, pengen istirahat, tidak pengen nggak diatur ini, nggak pengen diatur itu. 他也是想我们的，好像有幼师的时间，还有想怎样。 Dia juga nggak mau setiap pagi harus latihan ini, latihan itu. Dia pengen mungkin seperti orang-orang jalan-jalan, kia-kia, wah main sama teman-teman yang lain. 但他其实心里面也不想每天的锻炼，他想跑跑步，走来走去。 Namun demi tujuannya, 但是有一个目标， mereka memilih untuk mengorbankan dirinya, 他们会选择自己的牺牲， melepaskan kesenangan-kesenangan itu. 他们的喜悦都会忘掉。 Karena sekali lagi ada tujuan yang sedang dia ingin capai. Dia berkorban untuk mendapatkan itu. 因为是为了这个目标，他会愿意牺牲。 Dia memilih untuk mengorbankan haknya, kebebasannya, dan kenyamanan hidupnya. 他是脱离他的权势而牺牲自己 Nah 的。 demikian juga kata Paulus di dalam kehidupan rohani kita. 在保罗也是在我们主灵上的，也是这样 Kalau。kita menganggap tujuan hidup kita yaitu memuliakan Tuhan, di dalam Tuhan itu penting bagi kehidupan kita. 如果我们的目标是为了我们荣耀我们的神，也是很重要的， Maka dipastikan 是很明确的。 ada sesuatu yang harus kita lepaskan dari keinginan-keinginan kita. 有很多事情我们也可以牺牲， Harus ada yang kita eliminasi dari keinginan-keinginan kita agar kita bisa berjalan di jalurnya Tuhan. 我们的情谊肯定要牺牲，让我们可以走到上帝的道。 Maka dipastikan kata Paulus, kita harus rela menanggalkan semua hak kebebasan kita guna mencapai tujuan kita bersama Tuhan. Kalau kita anggap itu paling penting dalam hidup kita. 我们要放过我们的特权，因为我们是想牺牲而跟着我们的耶稣。 Kita tidak akan mengizinkan hak dan kebebasan itu menjadi penghalang karena kita tahu ada tujuan yang lebih penting bagi kita di atas hak dan kebebasan itu. 因为我们的特权可能挡住上帝的旨意，所以我们要牺牲这些特权。 Kalau atlet bisa saja mau mengorbankan kebebasannya demi membangun tubuh fisiknya, 如果他可以牺牲他自己的自由， agar mereka nanti ketika bertanding dapat mahkota itu, 让他们得这个冠冕， mahkota yang bisa layu itu, 可以坏的冠 yang 冠 bisa 冕， usang itu, 可以坏的。 maka kita sebagai atlet rohani 但是我们称为属灵 yang 的运动 memiliki 员， tujuan yang lebih mulia, 是有荣耀的目标， maka seharusnya lebih mau berkorban demi mahkota yang abadi itu. 但更何况我们是必须操练我们自己呢？ Maka itu di ayat 27 Bapak Ibu sekalian, Paulus menggambarkan pengorbanan ini seperti ini. 是我们是在27节，他是描述这样 Di 讲 sana 的。 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. 我是攻克己胜，叫神服我， Nah, kata aku melatih tubuhku 是在攻克己胜。 itu di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya artinya begini. Aku memukul tubuhku sendiri seperti memukul untuk meng-KO seseorang. 我是打自己的是，好像我打别人，打败 Jadi 别 menarik 人， sekali Bapak Ibu sekalian. 所以这个非常有趣的。 Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. 我是叫神服我， Itu di dalam bahasa aslinya adalah aku memukul tubuhku sendiri untuk sama seperti memukul orang sampai KO. 我是打败自己的身体，好像我要打败别人的。 Artinya apa? 这意思是什 Artinya 么？ setiap ada keinginan diri kita muncul, 如果我们的情谊出来的 keinginan yang datang dari kedagingan kita, 是我们肉体上的情谊， kata Paulus, ia akan menghantam keinginannya itu, 保罗说会攻克这个情 seperti 谊， meng-KO-kan musuhnya. 就好像要打败别人。 Jadi gambaran ini sedang menggambarkan bahwa dia berusaha sedemikian rupa benar-benar menguasai dirinya sepenuhnya. 这句话是他要真的是让自己的戒指好， Keinginan-keinginan muncul, dia pukul kalau tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. 他的这个情谊会刻出来的， Ini pengorbanan Bapak Ibu sekalian. 这就是牺牲。 Karena biasanya kita lebih mau mengikuti keinginan kita. 因为我们是要跟着我们的情谊去做， Tapi Paulus katakan, bahkan kalau keinginanku yang tidak sesuai dengan Tuhan itu muncul di dalam diriku, maka aku akan tekan sedemikian rupa agar dia hilang di dalam diriku. 但是保罗说，如果这个情谊是开始控制我，但是我要克它。 Nah, ada seorang bernama Igor Gorin, Bapak Ibu sekalian. Dia adalah penyanyi suara bariton dari Ukraina. 他是
所以有一个是从这个乌克兰的男中音， Dia bercerita kalau dulunya itu dia suka merokok gitu ya dengan memakai pipa yang panjang. 这个伊格尔格林是喜欢用这个烟斗， Dia bukan hanya suka, dia benar-benar suka dan sangat menikmati ketika dia merokok. 他非常的喜爱用这个烟斗抽烟。 Suatu kali pelatihnya berkata kepada Igor, kamu perlu pilih Igor, kamu mau jadi penyanyi besar atau kamu mau jadi perokok pipa besar? 他是跟这个伊格尔说，你想是变成一个好的人唱歌，或者是他们是 Ingat, kamu tidak bisa jadi dua-duanya. Ya, Kalau situ. kamu mau jadi penyanyi besar, tinggalkan rokokmu. Kalau kamu mau jadi perokok besar, ya sudah tinggalkan nyanyimu. 你要记得，如果你要当一个歌手，那你要远离这个烟斗。 Sejak itu, sekalipun itu menjadi kesukaannya, dia tinggalkan karena dia tahu ada tujuan yang sedang dia kejar, menjadi penyanyi yang besar itu. 从那时开始，他是会远离这个烟斗，因为他想当一个很好的歌手。 Jadi pengorbanan di dalam rangka menguasai diri kita, Bapak Ibu sekalian, 所以我们要牺牲自己的， itu adalah kesadaran diri kita untuk menaklukkan seluruh keinginan kita di bawah kaki Kristus. 是我们自我觉悟，是我们在上帝的脚前， Agar tubuh dengan segala keinginannya mengikuti keinginan Kristus. 跟着我们的想上帝的讨上帝的喜悦。 Jadi di dalam proses menguasai diri, Bapak Ibu sekalian, 所以让我们节制的时候， itu nanti kita akan berhadapan dengan keinginan-keinginan diri kita. 我们的情意肯定会出 Maka 来。 kata Paulus, berkorbanlah. 所以保罗说要牺牲， Kapan itu terjadi? 什么时候发生的呢？ Ketika kita menaklukkan keinginan-keinginan kita itu di bawah kaki Kristus. 当我们的情意是刻在耶稣的脚地， Nah, jika kita gagal melakukan ini, 当我们失败的时候， maka keinginan-keinginan kita yang menggerakkan kita, dialah Tuhan kita. 所以我们的情意是控制我们的全身。 Maka di mata Tuhan, 所以在上帝的眼里， hidup kita menjadi didiskualifikasi. 我们的生命会被取笑。 Nah, itulah yang ditakutkan oleh Paulus di kalimat berikutnya. 也就是说，后面他讲的害怕的， Aku memberitakan Injil, memberitakan Injil, memberitakan Injil, melayani, 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 melayani. 恐怕我传福音给别人， Tapi karena tidak menguasai diri dan tidak ada di jalurnya Tuhan. 因为我没有节制，而没有走到上帝的道。 Kata Paulus, jangan sampai pelayananku ditolak. 保罗说自己反被弃绝了， Jangan sampai pemberitaan Injilku ditolak. 是恐怕我的福音也是被人弃绝了。 Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar cerita salah seorang pelari yang terkenal bernama Ben Johnson. 有一个故事是一个运动员，也是约翰的孙， Semua orang begitu kagum dengan prestasinya. 他是非常有名的，他的这个成绩 Larinya 很好， cepat sekali. 他的跑步非常的 Ia 快， memecahkan rekor baru lari 100 meter waktu itu. 他是100米的比赛， Dia memenangkan medali emas di Olimpiade Seoul tahun 88. 他是得这个金牌在收的1988年， Tapi berapa waktu kemudian diketahui? 但是人发现 Tepatnya 2 hari kemudian. 是准了2天后， Ternyata dia memakai doping. 他其实是那个用载体的， Rekornya dicabut. 他的这个成绩是被拿出， Namanya tercoreng. 他的名气就被取消了， Kemenangannya dibatalkan. 他的冠军也是被 Namanya 拒绝， rusak. 名气就坏了， Semua usahanya sia-sia. 他的所做的就无效。 Demikian pula bisa terjadi di dalam pelayanan kita, di dalam pekabaran Injil kita, di dalam perjalanan kita bersama Tuhan. 如同我们的服饰也可以这样发生。 Kalau kita tidak menguasai diri kita di jalan-jalannya Tuhan, di rencana-rencananya Tuhan, 如果我们没有按照上帝的道， maka kita bisa dikatakan seperti Paulus, jangan sampai aku sendiri ditolak. 就想象保罗说，恐怕我自己也会被弃绝了。 Sama seperti obat doping yang dipakai oleh Ben Johnson, Bapak Ibu sekalian. 如同他所做的所用的这个兴奋剂， Demikian pula dengan dosa-dosa adalah hal yang fatal yang merusak pertandingan iman kita. 也是我们的过犯，我们的罪也是会损 Dosa 害。 membuat kita hancur dan didiskualifikasi di mata Tuhan. 这个罪恶会取笑我们的，在上帝的面前。 Nah, pertanyaannya, adakah dosa-dosa yang sampai saat ini kita pelihara, Bapak Ibu sekalian?
是问题是有一个罪恶，我们一直在我们的里面吗？ Kita menyadarinya, kita tahu, dan kita terus melakukannya. 我们觉悟到，但是我们还是做这个罪。 Tapi entah kenapa kita nggak mau melepaskannya. 但是好像我们不要放过它。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们， Tidak peduli berapa umur saudara, apa jabatan atau aktivitas pelayanan saudara. 无论是你什么地位，你什么年龄， Sepanjang kita masih hidup di dalam dosa. 在我们活在罪恶当中， Artinya kita tidak menguasai diri kita di dalam Tuhan. 意思是我们没有启示的节制， Maka semuanya akan sia-sia. 那我们的全部也会消失了。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita sekali lagi untuk serius menjalani panggilan hidup kita. 亲爱的弟兄姐妹，我们要提醒，是我们要好好的过我们的生命。 Karena kata Paulus, kita ini bukan orang-orang biasa, kita ini atlet-atletnya Tuhan. 因为保罗说，我们不是普通的人，但是我们是一个运动员。 Firman Tuhan kita ini menantang kita untuk menguasai hidup kita di dalam Tuhan. 我们上帝的话是要让我们的有一个节制， Kita harus bersedia berkorban waktu, bersedia berkorban tenaga, 我们要 berkorban 牺 pikiran, 牲我们的思想、我们的时间、 maupun perasaan kita demi pekerjaan Tuhan. 我们的感觉、我们的工作， Melatih diri dengan begitu kuat berjalan di jalur-jalurnya Tuhan. 不断的操练我们的属灵，走到上帝的路， Memukul KO keinginan-keinginan daging kita, kita taklukkan di bawah kaki Kristus. 打败我们的情欲，打败在主耶稣的脚地。 Tentu saja ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian di tengah kedagingan kita. 这就是我们的情欲，肯定不容易的。 Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak menjalaninya dengan sendirian? 但是我们是没有做自己的， Ada Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita setahap demi setahap untuk boleh belajar menguasai diri itu. 有圣灵帮助我们，要有节制。 Pertanyaannya, sudahkah kita melibatkan Roh Kudus untuk menolong kita melewati itu? 是否我们圣灵来到我们的心里呢？ Atau jika kita masih sulit ketika kita melakukannya untuk menguasai diri? 和我们是非常的痛苦做这件事， Mari pandang Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian. 我们要仰望主耶稣， Ingatlah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. 我们要记得他已经为我们而死的， Ia menguasai dirinya demi kita. 他是有节制，是为了我们， Dia mengosongkan dirinya bagi kita. 他是虚空自己，是为 Dia 了我们， membatasi dirinya bagi kita. 他也是限制自己 Dia 的， tekun mengarahkan hidupnya pada tujuannya untuk menyelamatkan kita. 不断的操练，是因为要救我们， Sehingga di dalam kerelaannya, dia mau mati bagi kita. 所以他的心，他想而我们死的， Agar kita mendapatkan jaminan hidup kekal itu, keselamatan itu. 好让我们是得到这个不能坏的冠冕。 Kalau kita mau bertanya siapakah pribadi yang begitu sempurna menguasai dirinya untuk melakukan rencananya Tuhan. 谁是可以控制好自己，是按照上帝的旨意呢？ Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. 也就是主耶稣基督。 Kalau kita mempunyai Tuhan yang menunjukkan teladannya kepada kita seperti itu, 如果我们有这样的主， masakan kita yang katanya mengaku mengikuti Tuhan tidak melakukan sama seperti Tuhannya? 是我们是不能像我们的主这样做的吗？ Kalau Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita, 如果主耶稣是已经把命送给我们， Dia menguasai dirinya, dia mengekang dirinya, dia memusatkan dirinya. 他节制好自己的， Bagaimana dengan kita yang sudah diselamatkannya? 是否我们得救恩的呢？ Adakah kita mau melatih diri, mau berkorban untuk menguasai diri kita? 是否我们可以有节制，是有牺牲自己的呢？ Tekun menghidupi Injil, tekun memberitakan Injil. 是我们不断的传福音。 Ingat Bapak Ibu sekalian, ada mahkota abadi yang tidak layu, yang akan kekal untuk kita. 我们要得不能坏的冠冕， Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi membangkitkan kita semua. 好让我们是精神更好的。 Tidak mudah kalau kita tidak menyertakan Tuhan. 不容易，是因为上帝没有与我们同在， Tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan kita. 但是在神里面没有不可能的事。 Kiranya Tuhan memberkati. 主耶稣祝福大家， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan kehidupan kami semua di hadapan 主 Engkau Tuhan. 主耶稣，我们来到你面前，把生命交给你。
Kami rindu Bapak boleh menjadi atlet-atletnya Tuhan. 我们很渴慕是变成上帝的运动员， Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mendisiplinkan diri kami Tuhan. 是我们可以操练我们的属灵上的生 Berkorban demi Engkau Tuhan. 牺牲我们自己的， Karena kami tahu Engkau terlebih dahulu telah melakukannya bagi kami. 因为我们知道主你已经给我做的， Dan bukan itu saja. 不单单这些， Ada mahkota abadi yang telah Tuhan siapkan bagi kami 有 semua. 一个不能坏的冠冕，你已经 Ajar 预 kami 备。 yang lemah dan terbatas ini Tuhan. 求你教导我们， Ajar kami untuk bersandar kepada Engkau ketika melakukannya. 教导我们是更靠主你， Berkati kami Bapa. 祝福我们， Dan biarlah firman-Mu tidak menjadi sia-sia di dalam hidup kami. 还有你的道是 Di 有 dalam 用 nama 的。 Tuhan Yesus kami berdoa. 奉 Amin. 主耶稣的名，我们祷告，阿门。 Amin.